Okay, then kita try ni. Okay, alright. So basically kita dah live dalam group lah. Okay, tapi saya tak pasti kenapa ada gambar hitam tu. Ni sepatutnya keluar slide lah. Okay, dah keluar slide. Alright, thank you. So saya ucapkan selamat datang Nurul Fatimah. So Nurul Fatimah saya nampak ada siapa ni lagi? Ada 5 orang. Tapi sebab saya tak boleh baca nama, so saya ucapkan selamat datang je lah kepada siapa yang baru join group hari ni dan yang dah join semalam dan juga yang sebelum-sebelum ni juga. So topik kita really simple, yang saya sangat excited dan saya sangat suka sekali, iaitu macam mana kita nak gunakan dropship business model terutamanya di Shopee lah. Okay, kita bercakap dalam platform Shopee. So kalau anda menggunakan platform website lain, Lazada atau sebagainya, kita akan buat di dalam grup lain lah biasanya. Okay. So last saya nak sound check, adakah suara saya jelas? Tolong komen anda nampak saya tak, ataupun anda nampak tak slide saya. Tolong tengok untuk tengokkan ni, tolong komen boleh tak? Adakah suara saya jelas? Saya akan baca di dalam group dan juga di dalam messenger sekali. Last, saya nak double check. Kalau problem juga, kita bertukar ke platform lah. Adakah suara saya jelas? Okay, jelas dah. Thank you Nunu Fitriah. Okay, dia baru join group hari ni. Alright, thank you Nur Fatimah. Kelly Khalida. Thank you. Okay. Alright, so kita mulakan sesi kita yang untuk malam ni. Basically adalah macam mana untuk business model secara dropship lah. So dropship ni basically, apa itu dropship? Basically dropship ni adalah kita menggunakan produk orang lain untuk kita marketkan. Itu saja. Really simple, straightforward, dan anda tak perlu pegang inventory, anda tak pegang produk, anda tak ada produk tu, tak ada kat anda pun sebenarnya. Okay. So itu adalah business model untuk dropship, di mana saya sendiri gunakan ada pelbagai jenis platform dropship yang ada di Malaysia sebenarnya, dan juga ada juga platform-platform yang kita boleh dapatkan supplier ni daripada overseas, mostly daripada China lah. Saya boleh katakan 98% saya punya supplier adalah daripada China. Okay. So sebelum tu kita, kenapa ni ada, alright, thank you Umar. Umar pun komen juga dalam room. So tanpa buang masa, saya nak startkan untuk sesi kita hari ini. Kenapa speaker saya tak berbunyi? Adakah dia membisu? Okay, just final check. Sekejap okay. Alright. Okay, so basically untuk business secara dropship ni, antara peranan utama dia adalah kita, contohnya macam saya menjual produk sendiri sebenarnya. Saya bermula dengan saya ada produk. Tapi bila lama kelamaan akan jadi satu isu di mana kedai saya jadi sangat boring. Saya hanya fokus kepada produk tu saja. So disebabkan saya ada database yang semakin membesar setiap minggu, so datangnya idea dan datangnya cadangan, okay, untuk kita start ada produk lain lah, terutamanya produk daripada supplier. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia of course lah, kita tak perlu nak handle dia punya logistik. Okay, semua urusan logistik tu semuanya diuruskan oleh customer sendiri. Okay, sebelum tu siapa yang nak bertanya apa-apa soalan, anda boleh just terus buka voice ataupun buka kamera. Siapa yang di dalam room ataupun siapa yang dalam group boleh just terus chat saja. Dan insyaAllah saya kumpulkan 3 soalan untuk saya jawab dalam sesi ni juga. Alright? Okay, so kita start.
apa yang basically yang model bisnes yang anda boleh follow lah. Okay, saya terangkan of course bisnes model yang saya buat lah. Step by step macam mana nak borong barang lah. Basically saya ambil barang ni kebanyakan daripada China je. Tapi ada certain website juga, website daripada lokal. Ini untuk supply tempatan. Saya ambil juga daripada website-website tempatan juga. Tapi boleh dikatakan 98% memang saya ambil daripada website-website China. Okay. Dan basically apa yang kita akan bekalkan kepada anda selepas ni adalah dari segi bervideo lah step by step dan juga workbook. Tapi ini adalah sesi yang enhance lagi di mana yang ni spesifik satu topik kepada satu topik. Okay. Antara elemen penting yang anda kena faham untuk bisnes dropship ni dia ada melibatkan 4 pihak. Okay. Yang pertama adalah customer di dalam platform Shopee tu. Yang kedua adalah pihak supplier, iaitu pihak yang membekalkan produk tu dengan kita. Pihak warehouse. Okay, warehouse ni let's say kalau anda ambil produk dari China, memang kena ada warehouse. Okay. Dan yang terakhir kita as a seller ataupun orang yang bertanggungjawab untuk marketkan. Dalam kes ni kita marketkan menggunakan Shopee ataupun Lazada ataupun ada Facebook page ataupun Facebook Marketplace dan sebagainya lah. Saya tak limitkan kepada produk kepada mana nak pasarkan sebab pasaran memang besar. So Shopee adalah salah satu option yang saya gunakan adalah untuk dapatkan customer yang pertama. Dan seperti mana yang saya sharekan sebelum ni, saya buat kolam saya sendiri dan daripada situ customer akan beli berulang-ulang kali daripada saya direct selepas itu. Okay. So antara elemen-elemen penting juga yang anda kena tahu, contoh macam mana nak settlekan forwarder, macam mana nak buat pembayaran, terutama kalau melibatkan supplier di luar negara. Contoh macam dalam kes saya ambil supplier daripada China, of course melibatkan pembayaran kepada dalam currency China lah, which is terhad hanya menggunakan Alipay dan juga WeChat selalunya. Okay, jangan tak tahu WeChat dekat China memang boleh bayar online sana. Dia pakai WeChat saja. Cuma WeChat kita kat Malaysia ni je yang look around, yang shake apa semua tu kan. So cuma dekat sana memang lebih banyak option lah. Dan kita kat Malaysia ni ada kekangan dari segi pembayaran di China. Tu problem dia lah. Dan another part is macam mana kaedah yang kami gunakan, kami ambil produk daripada China, kami repack. And basically kita pasang agent dengan stokis lah untuk memarketkan produk-produk kita. Okay. Dan topik yang kita cover hari ni adalah lebih kepada penggunaan marketplace untuk marketkan produk. Dan kebiasaannya saya panggil istilah website e-commerce lah. Okay. So website e-commerce adalah website yang lengkap dengan detail produk, gambar produk, video produk, description produk, dan customer boleh bayar guna payment gateway dan customer boleh dapat invoice, receipt dan sebagainya dan lengkap sehinggalah kepada tracking number dan semuanya. Alright. Okay. Saya nak tahu ada yang dah pernah belajar ke benda-benda ni? Sebab saya takut kalau saya explain terlalu cepat, mungkin ada yang tak faham. So kalau ada yang nak minta saya ulangkan, sebab ini slide kita yang pertama baru, boleh just minta saya ulang kemudian Alright. Cuma saya nak beritahu ni, kita akan cover lebih kepada topik-topik yang saya beritahu macam tadi, untuk gunakan marketplace dan website e-commerce dengan macam mana cara untuk kita dapatkan produk, terutama sekali macam website daripada China ni lah. Okay, saya nak tahu sebelum tu siapa yang join ni, boleh tak tolong komen saya ready. Anda ready untuk join untuk slide seterusnya? Boleh tak tolong komen saya ready. Alright. Wah, semua ready kan? Tapi saya pelik kenapa komen dekat grup ni tak keluar. Dia keluar dekat komen dekat chat tu saja. Alright. Okay, alright. Thank you Azri. Saya nampak ada Azri yang komen. Nur Sheila pun ada. Ini mungkin dekat grup. So dekat chat pun ada juga. Khairi, Nunu, Umar, Jana. Alright. Thank you so much. Aida Nadira
pun ada. Nur Sheila pun ada. Alright. Okay, bertenang. So, izinkan saya untuk mendedahkan rahsia, rahsia macam mana kami as a seller lah, untuk macam mana kami boleh jual macam-macam jenis produk. Basically kami tak pegang pun produk tu. Okay? Kami tak pegang pun produk tu. Dan yang menariknya, kami ada warehouse. Ni yang canggih. Okay, kita ada warehouse daripada China yang uruskan semuanya sehinggalah penghantaran produk direct kepada customer. Alright. Tapi itu technical part lah. Yang technical part tu biasanya dia akan lebih detail lagi. Tapi hari ni saya akan explainkan workflow dia step by step macam mana untuk kita start daripada produk yang pertama sehinggalah mungkin produk kedua, produk ke-300, 400 sampai 500 produk contohnya. Okay? Alright. So ini adalah flow dia yang anda boleh follow. Ni saya sendiri buat disebabkan susah nak explain ke orang. Bila dok explain dropship ni susah orang nak faham. So lala saya buatlah flow order dia macam ni lebih kurang lah. Okay. So dia mengandungi, biasanya saya letakkan 3 lah dulu untuk senang orang faham. Tapi sebenarnya ada lebih kurang 4. Okay. Ada tambahan dari segi supplier satu dan tambahan lagi dari segi warehouse. Warehouse ataupun forwarder provider ni lah. So ada 2-3 step tambahan lagi. Tapi ni saya ringkaskan untuk dengan tujuan anda faham dan anda boleh apply terus. Step by step anda boleh terus buat. Okay. So apa yang proses yang terlibat adalah pertama iaitu kita as a seller lah. Okay. Kita as a seller, kita akan letakkan produk kita di dalam Shopee. Ni step pertama, really basic. Kita akan key in produk, kita akan upload gambar, kita akan letak video dan sebagainya. So macam mana kita dapat gambar, video lah semua detail ni? Dah lah tak ada produk, macam mana nak dapat pula? Okay, jawapannya adalah ada serta-serta website yang saya akan sharekan pada hujung sesi akan datang ni, sesi hari ni. Kita dah memang lengkap, dah ada gambar. Kita dah ada gambar, kita dah ada detail, sizing, berapa berat, gambar katalog, gambar lifestyle dan macam-macam lagi. So benda semua tu memang dah ada dah daripada supplier. So supplier bagi kita, kita panggil marketing kit lah. Gambar produk, video produk sebagainya ni untuk kita marketkan. So nak marketkan macam mana? Yang ni lah saya marketkan ke dalam Shopee. So saya upload produk dalam Shopee. 1, 2, 3, 4, 5 produk, 6 produk pun tak apa, tak ada masalah. Kita boleh upload seberapa banyak mungkin sebenarnya. So tak ada istilah anda hanya boleh letak 2, 3 produk je. So anda boleh upload seberapa banyak pun tak ada masalah. Nak buat package ke, nak buat kutu ke ataupun nak buat pre-order item ke, itu adalah strateginya. Tapi apa yang kita nak buat sekarang adalah lebih kepada macam mana nak marketkan dapat customer dulu. Okay. Alright. So kita upload produk di dalam Shopee dan of course bila customer nampak kedai kita lah. Ini saya assume anda dah complete upload produk. So nak buat Shopee ads ke, nak improve ke, nak buat iklan ke apa semua tu, itu belakang kira lah. Itu step nombor 2 lah. Tapi itu sebahagian proses dia. Contohlah kita dah upload satu produk. Bila kita upload satu produk, kita akan buat Shopee ads lah. Okay, saya letak RM10 lah senang cerita. Ini produk pertama. So bila produk pertama ni kita letak Shopee ads, tiba-tiba ada orang order melalui Shopee store kita. Okay. So bila ada orang order melalui Shopee store kita, of course kita as seller kita akan dapat notification lah. Notification yang mengatakan customer ada order melalui platform Shopee. So Shopee akan hantar selalunya melalui 2 lah. Selalu daripada segi notification di Facebook. Notification di apps dia. Dan satu lagi melalui email. So kalau kita dapat email tu biasanya ada sale masuk lah biasanya. So bila kita terima order, apa yang kita kena buat, okay. One thing saya nak explain, bisnes saya dropship ni kita bukan dapat duit lagi. Kita akan terima duit kalau guna Shopee ni selepas penghantaran produk selesai kepada customer, baru Shopee akan bayar kita. So dalam kes ni adalah kita kena bayar dulu kepada supplier untuk ni maknanya kena advancekan duit dululah. Barulah supplier akan hantar kepada customer kita. So nak tak nak
option dia memang anda kena invest untuk ada modal dulu untuk order barang. Okay. Tapi apa yang saya boleh sharekan berdasarkan pengalaman saya, produk-produk kita dapat ni memang harga dia boleh katakan berbaloi untuk buat bisnes. Contohnya, costing kita RM20, tapi kalau di market sehingga hingga RM70, RM80 pun ada. So dia bergantung pada jenis produk, anda nak main gadget ke, anda nak main makanan ke, anda nak main produk kesihatan ke, itu bergantung pada produk anda. Tapi dalam kes dropship ni, kebanyakan item-item yang saya dapat daripada supplier, memang saya kena bayar in advance dulu kepada supplier. Dan barulah supplier akan hantar direct kepada alamat customer. Okay. So kita terima order melalui Shopee Store, okay, ataupun mungkin kalau anda ada Facebook page ataupun anda ada WhatsApp ke, WhatsApp group ke, Telegram channel ke, Twitter ke, ataupun ada Instagram ke, anda upload. So ada order masuk, orang start order, dan of course lah, kalau untuk manual order atau melalui dalam website anda, customer akan bayar direct kepada anda. So tak ada isu kita kena guna duit sendiri. Okay, really straightforward. Tapi kalau order melalui Shopee, salah satu hasilnya adalah Shopee dia akan hanya bayar kepada kita setelah produk dihantar kepada customer. So kalau untuk proses delivery tu mungkin 14 hari bekerja, so mungkin anda dapat paling awal pun 3 minggu ke 4 minggu lah duit. Okay? Alright. So dalam kes ni saya akan sharekan straightforward melalui daripada Shopee. So Shopee, customer order melalui Shopee dan kita terima order. Of course kita check lah status payment apa semua. Okay, status payment dia, okay, Shopee, maknanya payment dah masuk dalam Shopee. So the next step adalah kita akan order kepada supplier. Ini tricky part. Sebab kalau kita nak buat order kepada supplier, selalunya kalau kita nak buat order kepada supplier, selalunya dia akan minta kita bayaran dululah. Tu satu. Tapi apa yang paling penting adalah kita nak submit order tu kepada supplier. Okay, dalam kes saya ada supplier daripada local, saya ada supplier daripada China. Of course, kalau saya nak cepat, saya ada daripada local lah. Tapi dia ada charge delivery dan sebagainya. Tapi kalau untuk kes daripada China ni, okay, saya kena order ke dalam ke supplier, saya kena bayar dulu, saya kena key in alamat untuk hantar produk tu kepada forwarder dulu. Dia bukan hantar direct kepada kita di Malaysia. Sebab anda kena ingat di China ni sangat-sangat besar. So website-website yang besar ni, problem dia adalah dia tak hantar direct ke Malaysia. So kita kena masuk melalui forwarder ni ataupun kita send ke warehouse China. Dan barulah forwarder di warehouse tu akan hantar kepada kita di Malaysia. Alright, tu sedikit sebanyak perkongsian saya boleh sharekan lah. Alright, so bila kita proses order, of course supplier akan terima order dan dia akan sahkan bayaran. Dan proses order ni melibatkan dari segi penghantaran lah. Okay, dalam kes ni shipping produk ke alamat customer. Tapi sebenarnya kerja-kerja ni dibuat oleh pihak warehouse, bukannya pihak supplier. Saya nak betulkan sikit kat sini. Sebab tu saya bagi tahu ada tambahan lagi adalah pihak warehouse ni lah yang akan order kepada supplier. Okay, warehouse ni lah uruskan dari segi logistik, dari segi packaging, dari segi pembukusan apa semua tu, sehinggalah sampai ke alamat customer. Semuanya dibuat melalui warehouse di China. Right, ni case study saya lah. Tapi kalau untuk local punya case study, di mana pihak supplier ni yang uruskan juga, dia akan uruskan untuk hantar produk kepada customer. Okay, faham Clear flow ni? So far, saya nampak ada 3 orang dekat dalam group. Dekat dalam messenger ada berapa orang Ada 5 orang. Okay, so far faham tak? Ataupun ni okay, clear. Thank you. Sebab saya tak dapat dengar suara sendiri. Sebab kalau tak dia akan jadi double. Alright, thank you Umar Farouk. Okay, faham so far? So it's really straightforward. Yang ni agak complicated sikit sebab dia melibatkan pihak warehouse. Tu saja beza dia. Tapi flow dia lebih kurang sama je. Kalau bisnes dropship ni memang melalui 3 pihak ni lah. Customer, seller, supplier. Customer, seller, supplier.
Kalau anda menggunakan platform di China ni, tambahan dia adalah supplier, warehouse, dengan forwarder. Itu je tambahan dia lagi. Okay? Tapi nak tak nak lah, to be honest, kalau anda buat bisnes di Shopee, memang kena guna modal sendiri juga. Tak ada istilah kita buka pre-order, kita hold duit customer ke, unless anda buat konsep pull order ataupun konsep kutu lah, di mana customer bayar kepada anda dulu dan anda gunakan duit tu untuk order kepada supplier. That's a different case. Okay. Alright, boleh saya move kepada slide seterusnya? Okay, boleh tak? Boleh. Okay, alright. Warehouse ditentukan oleh supplier ke? Okay, soalan daripada Azri Muhammad. Warehouse ditentukan oleh supplier ke? Jawapan dia tak. Kita biasanya akan pilih warehouse dulu sebab warehouse ni adalah alamat di sana. Dan ada banyak warehouse sebenarnya ataupun forwarder. Terlalu banyak sebenarnya yang ada di China tu. Tapi apa yang saya gunakan adalah warehouse ataupun forwarder yang boleh hantar ke alamat Malaysia. Okay? Sebab dalam case study ni, Shopee adalah untuk bisnes di Malaysia. Tapi kalau contoh anda jual di eBay ataupun di Amazon, ini case study untuk delivery ke US ataupun Europe market. So kita akan gunakan warehouse yang boleh support untuk hantar ke alamat, bukan alamat lah, kepada US ataupun UK. Itu beza dia. Okay? Sebab different platform, macam Shopee kita main market Malaysia je, paling jauh pun mungkin Indonesia atau Singapura. Tapi kalau untuk market luar, contoh macam eBay ataupun Amazon, yang tu kita akan gunakan warehouse lain ataupun forwarder yang boleh hantar ke negara tersebut. Okay? So jawapan dia tak. Kita yang tentukan warehouse mana untuk beli kat supplier mana. Sebab supplier ada banyak. Supplier je sahaja lebih kurang 2 to 5 million supplier. Okay? Kejap lagi saya akan tunjukkanlah 2-3 website yang kita boleh gunakan. Sebab tu saya kata, kita tak ada masalah produk. Produk ada banyak. Tapi kita ada masalah macam mana nak marketkan produk kepada customer. Itu yang masalah. Okay? Alright. Ada lagi soalan tak sebelum saya teruskan? Anda ready? Cucu Atuk Mali. Okay. Cucu Atuk Mali siapa Saya tak ada add pula. Alright, thank you Khairi. Okay. So, tadi satu step yang saya terlepas adalah tak nampak mouse Okay. Dekat maknanya bila kita order tu ataupun pihak warehouse yang order kepada supplier tu, kita akan letak alamat customer lah selalunya. Sebab kalau untuk supplier dari Malaysia ni tak ada masalah pun, straightforward hantar ke alamat Malaysia customer. So alamat customer tu contohlah dia ada dua method. Sama ada anda menggunakan kalau di Malaysia kita guna normal post lah, post laju, DHL, JNT ataupun Ninja Van. Biasa kita akan guna 4 provider tu. Tapi dalam untuk case study untuk China market, kita ada dua pilihan. Satu, hantar guna kapal terbang ataupun yang kedua, kita hantar guna kapal laut. So, apa beza dia? Of course, guna kapal terbang lagi mahal tetapi lebih cepat sampai. Dan kapal laut lebih lambat tetapi dia lebih murah. Itu beza dia lah. So, bergantung kepada produk anda sebenarnya. Kalau semakin berat dan semakin banyak, of course, kita akan guna kapal laut lah. Dan the best part, disebabkan di Shopee, kita dah siap letakkan costing produk untuk delivery tu berapa. So selalunya kos penghantaran produk tu dah cover dah. Okay? Walaupun daripada China pun kita dah cover dah sebenarnya. Ini ada melibatkan pengiraan margin lah sebenarnya. Anda kena buat kira-kira dulu costing untuk barang daripada China. Ni case tadi China lah. Saya selalu tekankan China sebab saya selalu order daripada China. Berapa kos penghantaran dia daripada warehouse kepada alamat kita di KL contohlah. Saya selalu buat eksperimen, hantar ke rumah saya dulu.
So kita boleh estimate lah. Okay, kalau untuk produk yang 500 gram ke bawah, okay, rate delivery dia tak larilah antara starting RM3.5 ke RM17 pun ada. Dia bergantung pada provider. Sebab ada lebih kurang 25 provider yang ada di Malaysia, yang ke alamat Malaysia ni sebenarnya. Okay. So kalau untuk, tak kisah anda nak guna untuk kapal terbang ke ataupun anda nak gunakan untuk kapal laut. Sama je. Konsep dia pun sama je. Okay. So itu untuk case tadi di Malaysia dan case tadi untuk supplier daripada China. Right. Another step is disebabkan di Shopee kita basically kita kena set up SSL, non-SSL dulu. So non-SSL ni basically kita akan dapat tracking number daripada supplier ni secara manual. Yang ni lah kita kena update kepada customer. Okay, which is topik seterusnya adalah anda wajib untuk apply non-SSL. Okay. So non-SSL ni yang benda. Basically dia adalah non-Shopee Support Logistic. Ini akronim dia lah. So anda kena apply lah sebenarnya. Sebagai Shopee seller ni kita kena apply. Di mana kebiasaannya Shopee akan bagi option SSL, Shopee Support Logistic. Biasanya kita akan dapat 4 lah. Yang saya ingat Pos Laju, JNT. Shopee Express tu salah satunya jugalah sebenarnya. Ninja Van. Citylink kot. Citylink dengan apa satu lagi. So lebih kurang ada 5 atau 6 jugalah sebenarnya. Tapi saya biasa gunakan 4 je. Sebab apa? Sebab ini yang paling dekat dari rumah saya. Rumah saya dekat dengan Pos Laju, dekat dengan JNT. So saya contoh dulu. Okay, betul. DHL e-commerce satu lagi. So DHL ada 2. One thing. So ini untuk pemilihan SSL yang memang Shopee bagi. Mungkin untuk new account dia akan bagi 4 dulu. Masa saya start dulu lebih kurang 2 tahun lepas, Shopee bagi option 2 je. Time tu Pos Laju pun tak ada. Dia guna JNT dengan Ninja Van je kalau tak salah saya. Tapi sekarang mungkin untuk account baru dah boleh start 4 option dan kita boleh buka sehinggalah kalau untuk item besar sehingga 20 kilo, anda boleh gunakan the lorry, anda boleh gunakan lebih banyak apa kita panggil supported logistic provider lah. Okay. So kalau untuk anda yang dah ada ready product, so anda tak perlu apply non-SSL. Okay. Ni yang untuk yang kalau kita buat konsep dropship ni, kita tak ada produk. So apa beza dia sebenarnya? Sebenarnya Shopee akan generate AWB untuk setiap order. So bila dia generate AWB ataupun airway bill, sebenarnya supplier kita yang akan hantar produk. So dia punya AWB tu adalah berbeza. Mungkin supplier kita hantar guna contoh DHL. Tapi AWB yang di-generate oleh Shopee kita, Pos Laju. So tu benda yang berlainan dah. Sebab tu bila customer tengok, AWB dah generate, kenapa produk tak jalan-jalan? Disebabkan supplier kita hantar tu lain. Supplier hantar mungkin guna JNT. Kita generate Pos Laju. So memang tak gerak lah. Sebab bila AWB kita ni di-scan, barulah ada update dekat Shopee. So customer boleh tengok, update tracking lah. Kita panggil tracking order tu dah update. Dah dekat CDC kalau JNT lah. Isu utama JNT ni banyak problem sekarang ni. So update produk dekat CDCA, masuk SGR, masuk ke bla bla bla, gateway semua tu lah. Tapi kalau untuk kes kita yang buat secara dropship ni, kita tak ada AWB pun. Okay? Walaupun di-generate, kalau normal SSL, memang di-generate. Tapi macam mana kita nak hantar? Takkan kita nak hantar tracking number kosong tu je kan? So akan jadi problem. Terutama sekali, ada option dia sebenarnya. Satu, anda contact supplier anda, bagi tahu dia, you nak hantar barang, you guna SSL ni. Tu satu. Tapi akan jadi isu di mana courier provider ni dia charge mengikut berat dan juga dia punya volume dia. Mungkin supplier punya nilai tu different berbanding dengan nilai yang anda key in. So akan berlakunya mungkin peningkatan kos dekat delivery. So hasilnya anda kena charge atas berat yang berlebihan. Itu selalu berlaku.
Sebab tu saya tak galakkan untuk guna non-SSL untuk siapa yang berniaga. Untuk siapa yang berniaga share dropship, saya tak galakkan anda gunakan SSL. Okay? Better anda generate non-SSL, dapat tracking number daripada supplier, barulah bagi kepada customer. Straightforward. Okay? Kita tak pening kepala, kita tak tahu, tak adalah dapat bising daripada customer ke apa, dah memang tu just explain. Okay, just apply direct je, non-SSL. Really simple. Okay? Boleh faham Siapa ni? Alright. Okay. Okay, boleh faham yang ni, bab ni? Kalau saya laju bagi tahu. Saya nak minta jugalah kepada sesiapa yang mengikuti sesi kita hari ni, kalau anda nak, sebenarnya kan salah satu tips untuk anda nak belajar dengan faham dengan mudah, anda tulis notes. So try tulis notes dekat komen tu, try tulis untuk setiap topik yang saya buat ni, supaya notes anda ni dibaca oleh orang lain yang join kelas kita, dan mudah-mudahan anda cepat masuk. Itu tips yang saya belajar daripada tok guru saya. So bila setiap kali slide tu keluar, saya akan terus tuliskan topik-topik ataupun item-item penting yang perlu saya ingat. Try tulis. Tak percaya, cuba buat. Anda akan nampak beza dia. Kita akan lebih cepat faham kalau kita menulis. Ni psikologi which saya amalkan lah sebenarnya. Boleh, tak ada masalah Khairi. Boleh je tulis. Just tulis je. Okay? Tulis je notes. Siapa yang tengok dekat dalam group ni pun boleh je tulis notes supaya anda faham, dan anda boleh tolong juga kepada siapa yang masuk selepas ni. Sebab saya nampak ada orang baru masuk jugalah. Aida Nadira pun baru masuk, saya nampak. So just share je notes. Tak ada masalah. Sebab anda join pun kelas free je. So tak ada isu lah kalau kita meraihkan kepada siapa yang baru join juga kelas ni. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan mengenai non-SSL tak? Sebelum saya teruskan kepada spesifik topik untuk cara nak apply non-SSL. Ada siapa ada soalan? Saya duk fikir kenapa speaker ni tak bunyi. Salah setting ke? Okey, soalan daripada Khairi Azhari. Apa kelebihan non-SSL? Alamak, hilang dah boleh bunyi tu. Apa kelebihan non-SSL berbanding SSL dalam dropship ni? Okey. Soalan daripada siapa tadi? Khairi Azhari. So basically banyak sebenarnya kelebihan. To be honest memang banyak. Sebab untuk SSL kita tertakluk pada rate. Kita panggil rate daripada courier tu lah. Di mana rate courier ni of course lagi mahal lah biasanya. Dan ada sesetengah item tak sesuai dihantar melalui courier. So dia kena hantar mungkin item frozen food. So ada certain produk kita tak hantar menggunakan courier provider. Maybe kita hantar guna lori ataupun runner ataupun van dan sebagainya lah. Dan untuk non-SSL macam saya cakap tadi, dia lebih sesuai untuk siapa yang berniaga secara dropship. Sebab kalau kita berniaga untuk produk yang ready item ni, kita tak ada masalah. Kita yang buat packaging, kita yang hantar sendiri. Tapi kalau untuk produk yang jenis kita tak ada ready stock,
supplier yang hantar direct kepada customer, yang ni akan jadi problem. So kebiasaannya sifu-sifu Shopee akan ajar send je dua item di mana anda generate AWB, anda hantar free gift. Then barulah parcel kedua adalah item yang betul. So saya tak suka sangat cara tu lah sebenarnya, sebab kenapa susahkan diri anda nak kena hantar 2-3 parcel kan. Better hantar sekali jalan je. So saya lebih suka gunakan cara non-SSL sebenarnya, sebab untuk certain item macam perabot contoh ataupun home accessory item, dia tak sesuai send guna courier sebab dia besar, item tu besar dan berat. So nak tak nak kita kena gunakan option lain, iaitu others delivery. Mungkin kita kena hantar guna lori ataupun runner service. So di mana kos kita adalah lebih mahal dan juga kita dah masukkan sekali untuk penghantaran lah selalunya. So dalam kes ni tak semua produk sesuai hantar guna SSL. Okay? Kena hantar guna lori ataupun runner service. Okay. Diharap saya menjawab soalan tuan lah. Okay, kejap saya nak adjust phone ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Daripada Umar Farouk. Macam mana ya kita nak apply nak gunakan lori tu? Sebab saya juga produk frozen. Okay, macam mana cara nak apply lori? Dia bergantung kepada lokasi anda sebenarnya. Sebab kalau macam saya di Ampang KL, adalah berbeza bagi mereka yang daripada contoh Terengganu, daripada Kelantan, daripada Kedah. So cara nak apply tu, of course kita kena gunakan non-SSL. Okay, kejap lagi saya akan cover yang ni. Dan daripada situ sebenarnya bila kita apply non-SSL ni baru kita boleh decide. Sebab dia lagi simple sebenarnya kalau guna non-SSL ni. Kita dah boleh letak rate siap-siap. Okay, one thing saya nak share. Contoh kalau anda ada ready stock produk dan juga anda add on produk yang business yang dropship. So sebenarnya anda boleh on kan certain produk guna SSL dan certain produk anda gunakan non-SSL. Kita boleh buat dua-dua. Okay? So kalau contoh kalau kita jual sambal lah contoh. Boleh hantar guna normal delivery, guna SSL. So just hantar guna SSL lah. Tapi kalau untuk certain produk kita jual produk frozen. Satu isu produk frozen ni sebab dia melibatkan logistik isu. Mungkin ada problem sikit lah kalau anda nak hantar guna courier biasa. Tapi setakat ni saya tak nampak spesifik courier provider yang boleh hantar guna frozen item. Melainkan anda kena ada servis atau anda kena ada jumlah yang besar standby container yang ada frozen tu, then baru boleh lah. Sebab saya ada few business owner daripada Sabah di mana mereka export produk-produk contoh macam seafood. Dia akan import kepada China, kepada Taiwan dan sebagainya. Yang tu memang dia gunakan provider yang frozen lah 100%. Tapi dalam kes ni kalau anda nak guna SSL tu, saya boleh katakan agak mustahil. Dia bergantung kepada courier provider tu. Ada certain part mungkin JNT okay, boleh hantar, boleh sampai dalam masa 2 hari. Ada certain tempat mungkin problem. So saya pun tak berani hantar produk frozen guna SSL ataupun normal courier provider lah. Saya biasanya akan gunakan runner. Tak kisahlah Lalamove ke, Grab Express ke, ataupun mungkin kita hantar melalui agent ke. Yang ni lebih berbaloi lah sebenarnya. Sebab costing produk frozen ni mahal sebenarnya. Itu je problem dia. Okay. Thank you Umar Farouk atas soalan. Alright. So 1, 2, 3. Okay, kita dah ada 3 soalan dah. So saya nak teruskan untuk macam mana cara nak apply non-SSL. Alright. So yang pertama of course anda klik link ni lah.
By the way, slide ni saya akan bagi kepada anda selepas ni. Anda boleh download sendiri dan boleh gunakan. Semua benda saya bagi ni anda boleh gunakan secara percuma. Okay. So siapa yang boleh klik, anda klik ni lah. Link ni akan saya bekalkan kemudian. So bila kita klik link ni, dia akan keluar di sini. Okay, cuba nak share ni. Sekejap Sekejap, saya kena tukarkan ni kejap. So kita tukarkan ke, oh sorry. Alright. Okay, boleh nampak tak? Okay, saya tak pasti anda dah nampak ke? Ini adalah link rasmi daripada pihak Shopee Boleh nampak tak? Nampak jelas. Nampak jelas. Cantik lah. Terbaik lah dalam kelas ni. Kelas terbaik setakat ni. Okay. Alright. So basically ni adalah link untuk cara anda nak apply non-SSL lah. Which is saya akan bagi dalam slide ni je sebenarnya. Dia tak ada complicated lah. Saya pun pelik kenapa lah ada orang ajar sampai dia charge berpuluh-puluh, ada yang beratus-ratus benda-benda macam ni. Sebab to be honest, anda boleh belajar je daripada Shopee. Saya hanya memudahkan anda untuk anda nak belajar lagi lanjut. So anda boleh apply terus. Sebab kita seller brotherhood lah sebenarnya cerita kan. So kita nak seller lain pun lebih mudah untuk dapat sale. So saya tak nak menyusahkan seller lain lah sebenarnya. Alright. So, cara-cara untuk anda nak apply non-SSL. Ini saya dapat daripada kelas Shopee sendiri dan dia yang ajar kepada saya cara nak apply ni selepas saya ada problem lah sebenarnya. Okay, sekejap. Sama je problem kita. Problem kita adalah kita tak dapat, yalah bila supplier send AWB lain, kita dapat generate AWB yang berbeza. So, customer memang bising lah selalunya. Okay. So pertama anda pergi login tu, dia ada sinilah untuk application form. So bla 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 bla. Basically dia akan ada dua option. Satu option adalah untuk others West Malaysia. Satu lagi option adalah others East Malaysia. So itu bezanya. Dia akan ada tambahan dua pilihan ni. Okay. So kalau untuk West Malaysia ni untuk Semenanjung lah. Senang cerita untuk Semenanjung. Tapi kalau untuk East Malaysia ni lebih kepada Sabah Sarawak. So biasa saya akan pilih Semenanjung saja untuk Sabah Sarawak. Saya tak akan letak lah. Sebab saya tak ada detail berapa perhantaran untuk produk ke Sabah Sarawak ni. Okay. So dia ada few option lah. Contoh kalau tujuan kita apply non-SSL ni sebab kita dah ada pengangkutan sendiri. Mana kita dah ada runner sendiri. So that's why kita tak nak guna. Ataupun kita gunakan provider lain yang untuk item yang besar ataupun yang fresh good. Macam saya cakap tu, dia meniaga lobster, yang meniaga ikan, meniaga durian frozen dah sebagai banyak ni yang tak dapat dihandle oleh Shopee SSL partners. Ini tujuan dia. Okay, case ni contoh kalau siapa yang meniaga sayur, benda-benda yang fresh daripada Cameron Highland ni, yang nak kena hantar turun, nak kena hantar dalam masa 2-3 hari. So ni option dia lah. Ataupun mungkin anda jual di digital product. Contoh macam tiket, voucher yang tak perlukan physical shipping. So no shipping required. Ni one of option lah sebenarnya. Kalau anda jual lesen item ke, atau anda jual e-book ke, ataupun benda-benda yang tak memerlukan perhantaran. Dan ini option favorite saya adalah you are dropshipper which is tak pegang stok. Anda tidak hold stok barang ataupun tapi pihak supplier yang hantarkan. Okay. So inilah pilihan kita.
Alright. So kita akan pilih lah option ni sebab kita buat bisnes cara dropship. Very straightforward. Okay, ni bla 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 apa semua lah. Sebenarnya pihak Shopee dia akan review dulu dan baru dia akan luluskan lah selalunya. Okay. So dekat sini anda boleh check lebih banyak detail lagi. Ada dekat seller shopee.com dekat edu. Okay. Alright. So apa benda dari tadi duk explain non-SSL ni. Okay. Non-SSL ni basically dia rupa dia macam ni je. So dekat my shipping option nanti dia akan ada option tambahan untuk more shipping. Okay. So anda boleh on kan dan anda boleh off kan bila-bila masa. Okay. So kalau anda off kan, mana benda ni tak on lah. Tapi kalau misalnya anda nak gunakan ada produk baru sampai, baru nak on kan pun boleh. Okay. Seperti mana saya cakap tadi, kita boleh pasangkan mengikut produk berbeza pun boleh. Okay. So ada certain produk mungkin kita hantar guna SSL, guna JNT, pos laju ataupun DHL. Ada certain produk mungkin kita hantar guna non-SSL pun boleh. Alright. So kalau untuk kes Semenanjung Malaysia saya akan on-kan untuk West Malaysia. Kalau untuk kes Sabah Sarawak kita akan on-kan untuk others East Malaysia. So ada dua option lah. Saya pakai Semenanjung je. Okay. So apa yang anda perlukan first kali, okay, note siapa yang menulis ni, saya perlukan anda untuk tulis notes. Step pertama anda perlukan email. Email yang anda register Shopee ni. Okay. So make sure anda ingat password lah sebab benda ni sangat-sangat penting. So first kali isikan email. Okay. Dan second isikan username. So username ni basically anda boleh nampak daripada dekat, kalau gunakan phone tu anda boleh nampak dekat atas follower, dekat bawah my shop tu dia ada tulis lah username. Basically username kedai anda. Okay. So anda kena masukkan email dan juga username dulu. Tu step pertama dan step kedua. Alright. Boleh faham Okay, dekat live ada orang. Siapa dekat ni, ada tak orang? Boleh nampak tak ni? Clear tak ni? Boleh tolong komen. Kira saya laju sangat. Alright. Okay, thank you Nunu. Alright, so tak laju dah tu. Okay. Alah, lambat sangat ke? Kalau lambat sangat saya kena laju balik lah ni. Okay, thank you Abanas Yo. Okay, so kita buat laju sikit. Sebab Nunu cakap saya tak laju sangat. Saya kena lajukan lagi. Okay, so the next step adalah kita apply untuk kita kena bagi reason lah untuk apply ni. Sebab apa? Paling simple, paling ni berdasarkan saya dah, ini kedai ke-6 yang saya apply. Actually paling senang adalah pilih je dropshipper ni. Tu je. Pilih ni tak ada banyak PL. Lagi senang, lagi mudah. Settle. Okay, ni saya letakkan dululah. Okay. Okay. Yang nombor 3 ni, pilih dropship je. Senang. Tak payah pening kepala. Yang lain tu memang renyah gila lah nak kena siapkan dia punya form apa semua lagi. So, boleh dropshipper je. Settle. Okay. So, yang keempat, kita kena isikan kenapa anda nak pilih non-SSL ni. So, antara reason paling senang, sama juga pilih I am dropshipper. Dah tu, settle. Habis cerita. So, tanya anda dah complete untuk isi borang yang pertama. Okay tak? Sebab yang lain ni nak kena explain detail dia pula. Okay. Kita hantar produk yang besar, melebihi dimension ataupun limit daripada Shopee seller ni. SSL ni. So ada certain produk yang, okay, contoh macam anda jual TV ke, aircon ke,
yang memerlukan installation service. Ini yang jenis meniaga produk elektrik lah. Ataupun siapa yang menjual produk yang frozen ke ataupun memerlukan chiller, perishable item. So benda-benda ni yang ni memerlukan different part of logistik lah. Okay. So tak boleh nak hantar guna pos laju, tak boleh nak hantar guna normal courier. Dan another option kita jual produk virtual ataupun produk digital lah, e-book atau sebagainya. Ataupun another option saya prefer untuk gunakan others logistic provider. Yang ni to be honest banyak benda pula nak kena send, so tak payah. Pilih Android shipper je, settle. Okay. So bila pilih dropship ni, pastikan anda dah complete semua, bla 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 bla. Klik kepada next. Alright. Jelas habis dah air. Nak kena ambil air. Ada yang nak rehat dulu ke? Banyak sangat benda ni. Ini baru topik pertama nak apply non-SSL Nak berniaga sangat kan? Nak buat dropship kan? Okay. Dapat tak? Kena rehat dulu kejap. Sebab air saya pun dah habis. Nak kena top up air lah. Siapa yang nak rehat? Boleh tolong komen rehat. Siapa yang nak teruskan, boleh tolong komen teruskan. Apply air dulu. Alright. Okay, thank you Khairi. Okay, so boleh kita break kejap? Okay, daripada Umar Farouk. So kalau kita ada 4 produk sebagai contoh, kita boleh set 2 produk pakai SSL, 2 lagi pakai non-SSL. Ya, betul, boleh set. Sebab kita punya courier delivery ni kita boleh di-set berdasarkan produk. So tak ada masalah. Just on off saja benda tu. So contoh kalau untuk certain produk tu saya tak nak hantar guna SSL. Saya boleh off-kan courier provider tu punya tu dan saya hanya pilih non-SSL saja. Okay? Thank you Umar Farouk. Daripada Azri Muhammad, dia nak teruskan pula. Dia nak teruskan. Okey. Sebab kena faham, kita ni ada, dalam kelas kita ni ada yang fast learner, ada yang slow learner, ada yang warga emas, ada yang mereka yang baru first time. So saya kena faham sikit lah bab tu. Saya minta sebab apa? Sebab ada yang baru belajar kan. So benda-benda teknikal ni kita kena step by step lah. Okay, so bagi saya 5 minit untuk saya nak refill air kejap. Kita sambung balik lagi 5 minit. Okay, so kita sambung untuk macam mana nak isi non-SSL. Alright.
Hello, Assalamualaikum. Okey, kita kembali. So, sekarang pukul 10.30 dah. Wow. Okey, Tanya yang join. Kita ada yang join hari ni ramai. Alhamdulillah. Okey, hot topik lah untuk hari ni sebenarnya. Okey, Saudara Khairi, thank you so much yang ada tulis notes ni. Alright. Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan untuk mengisi borang. So dekat ruangan seterusnya adalah di mana basically kita kena bagi tahu dekat Shopee. So Shopee basically ini link. Ini produk kita lah. Dan produk kita ni memang tak boleh nak hantar. Salah satu reason dia sebab kita tak ada stok. Tapi seboleh-bolehnya kita Shopee akan minta lah detail. Antara informasi yang diminta adalah nama produk, jenis produk apa, brand apa, expired dan sebagainya lah. So apa yang kita boleh buat adalah kita hanya copy paste link produk yang ada. Okay, contohnya saya pilih produk saya satu, ada tak? Lambat pula. Okay, kejap saya nak copy paste dulu produk apa yang ada. Tak apalah, kita ambil je lah produk apa yang ada dekat ni, Shopee. Okay. So saya hanya copy paste ya. Ini bukan real punya. So hanya copy paste je. Okay. So just copy link produk anda di dalam Shopee. Ni yang maknanya kita dah upload di dalam Shopee. So kita upload balik link kedai, link produk kita. Okay, spesifik. Dia perlu buat sekali je, tak perlu buat banyak-banyak pun. Okay. So just copy paste je satu produk. Dan make sure produk ni kalau jenis yang, kalau anda buat dropship ni tak ada masalah lah. Okay. So just upload sini. Dan supplier produk listing link. Ini yang critical partnya. Okay. So contoh, macam mana dah cara nak dapat supplier, apa semua tu kan. Sebenarnya saya pergi ke website diorang je. Contoh antara website-website yang saya punya supplier ada 1688. Okay. Ataupun Tabau. Ataupun satu lagi saya gunakan AliExpress. So ni antara website-website yang saya gunakan untuk cari produk daripada China. So saya hanya pergi balik dekat link produk tu daripada China tu. Contoh 1688. Ni dah ada dah. Sekejap, saya hanya copy paste yang ni je lah. Ni disebabkan case tadi saya supplier saya daripada China. So saya hanya ambil list ni je lah. Tapi kalau contoh supplier anda daripada tu, kalau dia ada website, anda hanya copy paste produk daripada website dia je. Tu je. Okay. Alright, ni contoh. Ni. Alright. So, dua saja. Yang pertama, kita isikan kita punya link produk kita di dalam Shopee. Okay. So, sebab design kita dropship, really straightforward je. So, okay. So, the next one adalah link produk daripada website supplier. Okay, ada soalan tadi daripada Umar Farouk. Kalau kita sendiri supplier tu nak ambil link dekat mana ya tuan? Kalau kita sendiri supplier tak payah apply non-SSL lah, tu je. Ini saya bercakap tentang kalau kita apply SSL, non-SSL.
So kalau kita sendiri supplier, maknanya kita dah ada produk. So tak ada isu lah. Kenapa kita nak guna non-SSL pula? Okay. Melainkan produk kita yang kena hantar guna line provider lah kan. So kalau produk kita sendiri adalah supplier, anda mungkin boleh upload daripada daripada Facebook page ataupun daripada Instagram. Kita bagi je link. Make sure ada link detail produk tu lah. Ada harga produk. Sebab dia nak tengok detail-detail produk tu sebenarnya. Dia nak tengok sampel dari segi gambar, dari segi detail produk, berat produk tu. So bagi link Facebook page ataupun bagi link dekat Instagram pun tak apa, tak ada masalah. Oh, sebab produk frozen. Okay, saya percaya mesti ada buat Facebook page ataupun buat Instagram ke kan. So hanya bagi link tu pun tak apa. Ya, betul. Cik Umar pun boleh upload. Sebab make sure anda ada satu website lah sebenarnya. Kalau tak ada website, option yang kita gunakan adalah kita upload daripada Facebook ataupun Instagram lah. Sebaik-baiknya kalau anda ada website. As a supplier, kita kena ada website lah selalunya. Mungkin boleh gunakan order beli ke ataupun OnPay ke ataupun 2-3 website lain lah. Which saya akan cover dalam topik seterusnya lah. Tapi ini dalam kes ni actually kita wajib ada link ni sebenarnya. Kalau tak boleh nak submit apa. Right? Alright. So the next step, pergi kepada submit. Alright. So basically dah submit. Tu je. Really simple. Dia hanya memerlukan lebih kurang 5 step saja. Saya pun dah tersubmit dah. Alright. So itu saja cara-cara untuk apply non-SSL application. Google Site pun boleh, tak ada masalah. Google Site the best lah sebab kita boleh upload gambar dan video sekali kan. Jawapan dia boleh, asalkan ada detail produk tu. Alright. Okay. So kita kembali ke slide kita. Mana? Alright. So untuk siapa nak apply tu, ini link dia. Saya akan sharekan slide ni, anda boleh klik daripada slide ni saja. Alright. Actually type non-SSL je. Alright. Okay. Antara benda-benda penting yang anda perlu tahu dan wajib tahu untuk buat dropship menggunakan Shopee ni, first kali anda kena tahu untuk setting produk lah. Dari segi setting berat produk, setting variation produk dan juga of course kita kena set up pre-order. Ini syarat wajib lah sebab setiap produk kita tak boleh nak gunakan cara ready stock tu. Sebab ready stock dia paling maksimum pun boleh letak dalam 3 ke 4 hari bekerja je. Tapi kalau untuk non-SSL, option yang kita boleh buat adalah kita boleh selectkan customer untuk pilih pre-order. Kita boleh bagi tahu dan notify. Okay, customer contohnya sekejap Okay, sekejap. Okay, alang-alang tu saya explain kat sini lah senang. Okay. Kita kena letakkan dalam detail dan description teruslah biasanya. Untuk tempoh penghantaran, okay. Berapa hari. Yang ni, benda ni kita akan letak dalam detail biasanya. Detail produk tu. So dalam case ni, always take note, kalau untuk produk daripada China, penghantaran by air shipping biasanya kita akan setkan antara 7 hingga 14 hari bekerja. Sebenarnya by air ni lagi cepat. Selalunya 5 hari dah sampai dah. Tapi sengaja saya letakkan supaya tak ada isu customer marah ke apa, petikkan. Customer lebih happy untuk item tu sampai lebih awal berbanding item tu sampai lambat daripada jumlah jangkaan hari yang kita bagi.
So contoh saya bagi kes 7 ke 14 hari bekerja, tapi item tu sampai dalam masa 5 hari. So customer saya sangat happy. Dan kalau untuk penghantaran menggunakan kapal laut, saya akan letakkan antara 20 hingga 25 hari bekerja. Ni antara proses dia lah. So selalunya ini adalah tempoh masa dia yang biasa lah. Dan kapal laut biasanya dalam masa 20 hari je. Dia tak ada lebih selalunya. Melainkan item tu tersadai dekat port ataupun by custom lah selalunya. Okay. So ingat 3 benda ni. Anda wajib untuk settingkan berat produk, variasi produk dan setup untuk pre-order. Alright, jom kita buat. Okay. Okay. So, dekat mana nak setting tu sebenarnya? Kalau kita pergi kepada produk detail, ini bahagian yang kita kena setting. Yang paling penting, anda kena tahu detail ni. Dan kebanyakan detail ni kita boleh dapat daripada website supplier lah selalunya. Antara benda yang paling penting untuk kita letakkan dari segi berat produk, okay? Dan juga jenis dia punya ukuran lah. Ukuran berapa-berapa. Dan ini yang dimaksudkan dengan shipping fee ni untuk penghantaran. Kalau anda lihat sini, ada dua pilihan. Kalau menggunakan standard delivery, which is daripada SSL option, dia akan keluar rate ni. RM35.80. Sebab apa? Ni menggunakan Shopee punya tu. Sebab dalam ni saya onkan JNT. So JNT je lah option dia. So bila saya onkan ni, akan ada option untuk gunakan SSL. Tapi kalau untuk kes saya hantar ni, disebabkan item ni dihantar daripada warehouse direct kepada rumah customer. So apa yang berlaku, kos penghantaran tu dah, bukan, dia punya AWB tu saya tak boleh guna dah. Saya kena menggunakan AWB daripada supplier. So that's why bila saya calculate balik, ini adalah average costing daripada China sampai ke Malaysia. So saya hanya letakkan jumlah ni je lah. So actually kadar penghantaran saya dah jimat banyak dah sebenarnya. Okay. Dan customer pun akan rasa macam, oh hantar okay lah RM18 je. So tak adalah mahal sangat berbanding dengan harga charge delivery menggunakan SSL lebih kurang RM35. So agak mahal lah untuk delivery item. Anda kena faham sebab berat produk saya lebih kurang 3.5. So that's logically lah kenapa kita apply gunakan non-SSL berbanding dengan gunakan SSL. Alright? So ini option sebab saya buat semenanjung je, saya akan onkan West Malaysia saja. So kalau melibatkan Sabah Sarawak, kita akan onkan untuk East Malaysia. Alright. Another part is kita kena update dekat bahagian sini. Pre-order. Adakah item kita pre-order? Pilih yes. Dan I need. Okay. Letakkanlah berapa hari. So kebiasaannya saya akan letakkan 14 hari bekerja ke atas lah. So dari si condition new dan pending SKU tu, itu another part. So ini sangat-sangat penting. Anda kena edit benda ni. Okay. So this is different between orang yang guna SSL dengan juga non-SSL. Nampak tak? Dari segi harga pun berbeza. Okay. So kita kembali kepada slide kita. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Adakah anda jelas dengan keterangan yang saya bagi?
Apa salah jadi sesama dah balik ni. Anybody kalau ada apa-apa soalan, siapa yang di dalam room dan juga di dalam chat nak tanya apa-apa soalan dulu sebelum saya teruskan untuk seterusnya. Ada orang tak ni? Ke tak ada orang? Hello? Lain tak ada ke? Oh, okay. Ada daripada Umar Farouk. Sekejap. Apa soalan dia? Adakah kalau menggunakan non-SSL ni dia akan masuk ke dalam sistem yang mana buyer boleh tahu barang tu dah pick up ke belum? Okay. Basically non-SSL ni kita akan dapat tracking kod lain. Contoh macam saya hantar guna DHL e-commerce, DHL Express daripada supplier. So supplier akan bagi tracking number tu. Okay, kejap lagi saya akan explain cara untuk kita update. Okay. So macam mana caranya buyer boleh tahu ke barang tu pick up ke belum. Basically kita akan bagi tracking link kepada customer dalam bentuk SMS dan juga email. Okay. Dan bila kita bagi tracking number tu kita akan update secara manual kepada customer. Okay. So dia berbeza sikit lah menggunakan SSL. Sebab dalam SSL customer boleh nampak pergerakan produk tu. Tapi kalau menggunakan non-SSL ni, kalau contoh orang hantar guna lori, which is memang tak ada update lah pick up ke apa, tapi dia akan bagi tahu item tu ready untuk deliver. So memang tak ada update lah sangat. Tapi apa yang saya gunakan, contoh ada certain provider tu, saya akan integratekan dengan third party untuk delivery notification secara automatik. Ni case sebab ada certain produk saya ambil DHL Express lah. Ada certain produk saya guna ABX atau sebagainya. Dia still generate AWB. Cuma AWB tu kita update secara manual kepada customer. Itu je beza dia. Okay, macam saya cakap tadi, AWB ni saya tak gunakan Shopee punya. Saya gunakan apa yang supplier hantar. Tu beza dia. Okay. Ada. Alright, thank you Cik Azri. Alright. So that's why kita akan kita still bagi kepada customer. Dan kejap lagi saya akan sharekan macam mana cara nak bagi SSL tu. Alright. Bukan macam mana nak bagi SSL. Macam mana nak bagi AWB kepada customer. Dengan cara kita bagi tracking link. Bukannya kita bagi tracking number. Alright. So faham lah kot. So kita teruskan. The next step is product description. So product description ni basically kita akan update di ruangan details produk lah. So ini tips dia. Basically saya akan letakkan keywords produk tu. Contoh apa yang menyebabkan orang type yang orang jumpa produk tu lah. Okay. Dan kita akan gunakan konsep benefit 1, benefit 2, benefit 3 di dalam gambar. Contoh gambar pertama, kedua, ketiga, kita akan relatekan gambar tu dengan benefit produk tu. Selalunya gambar pertama, kedua, ketiga gambar main lah. Gambar keempat, kelima, benefit 1. Lepas tu gambar kelima, tujuh, benefit 2. Dan sama ada testimoni ataupun customer feedback, saya akan letakkan dalam benefit ketiga lah. Dan antara term and condition yang saya letak must be not
urgent order dan barang-barangan kita tak ada warranty sebab nak mudahkan lah. Kalau letak warranty nanti urusan tu tukar tu agak payah sikit sebab kita melibatkan supplier di China. Berapa lama pula nak tunggu return apa semua tu. Lepas tu antara yang saya letak syarat dia adalah kita advise customer untuk ambil video ataupun gambar unboxing dalam masa 24 jam setelah item diterima. Which is sebenarnya kita boleh dapat notification juga sebenarnya. Okay, daripada dalam sistem. So kita boleh tahu customer dah receive barang tu dan kita boleh advise dia untuk ambil gambar atau video untuk unboxing kotak dia. Okay, ataupun parcel dia boleh buat unboxing video. Okay. Oi. Oh, ambil teruknya sesama. Oh, saya dah start sesama teruk dah ni. Alright. So, the next step adalah flow dia. Alright. So, ini tapi ini yang flow yang lagi complete lah. Sebab really straightforward. Workflow ni saya gunakan dan saya akan explain untuk staff-staff biasanya. Tapi mungkin workflow kita berbeza sebab anda bukan order daripada China. So anda mungkin order daripada supplier yang daripada local. Jadi, apa yang terjadi adalah kita as seller, kita upload produk kita di dalam Shopee seller dan customer beli produk kita di dalam Shopee dan of course daripada situ kita sebagai seller kita kena order kepada warehouse kita lah. Okay. So bila warehouse ni akan order di dalam tempat yang kita minta tu ataupun dia akan carikan produk yang kita minta tu dan warehouse juga akan uruskan semua pembayaran yang melibatkan urusan currency apa semua tu lah. Okay. Dan warehouse juga dia akan updatekan produk delivery. Okay. Sebab anda kena ingat daripada supplier kepada warehouse tu pun main peranan juga. Sebab anda kena tahu China ni besar. So ada certain produk mungkin daripada Beijing, warehouse kita dekat Guangzhou. So dia ambil masa juga dan biasanya warehouse akan update kita kalau produk tu dah sampai ke warehouse kita kat China. So daripada masa ke semasa warehouse akan update status produk pada masa real time. Yang ni dia akan bagi tracking number. Cuma tracking number dia ni dalam China. So kita akan nampak conceng-conceng ni lah semua dalam tu. So kita boleh gunakan tapi saya tak advise lah sebenarnya. Anda boleh gunakan. Sebab tracking number yang sebenar adalah tracking number yang hantar daripada warehouse kepada alamat customer. Yang tu kita akan gunakan. So yang saya akan hantar tracking number tu adalah daripada warehouse uruskan shipping ke Malaysia. Yang ni baru dia akan bagi another tracking number. So yang ni yang kita akan hantar kepada customer. Okay. Alright. Okay, so bila customer akan dapat notification lah barang tu sudah dihantar, dah sampai ke airport ke, dah sampai dekat port ke, dan bila dia dah sampai berapa lama daripada custom clear nak hantar kepada center dia dan daripada center dia berapa lama nak hantar kepada customer untuk terima produk lah. Which is proses ni semuanya berlaku secara automatik sahaja. Dan kita tak perlu nak update secara manual lah selalunya. Kita hanya updatekan tracking number di dalam platform dan platform tu yang akan uruskan semuanya. Okay. Alright.
Siapa nak ambil gambar, ambil lah gambar lu. Ada juga nak ambil gambar. So, anda boleh ambil gambar. Sebenarnya slide ni pun anda boleh dapat sebenarnya. So, tak perlu nak ambil gambar lah. Okay. Alright. Boleh saya teruskan? Saya nak lukis juga. Tak payahlah lukis, saya dah buat dah slide. So tak perlu nak lukis pun. Boleh Alright. Okay. So, paling dinanti-nantikan, paling orang cari-cari, apa benda lah business dropship ni kan? So basically, kita explain. Soalan ni tertinggal. Soalan apa? Macam mana nak tahu harga shipping non-SSL? Harga shipping non-SSL tu ditentukan oleh pihak provider. Contoh dalam warehouse yang tentukan. So, lain produk, lain harga sebenarnya. That's why anda kena, biasanya supplier akan bagi tahu lah costing tu berapa. Sorry, tertinggal. Sebab harga shipping tu biasa pihak supplier yang tentukan. Okay. Dan kalau dari kes China, biasanya forwarder ataupun warehouse tu lah yang akan tentukan harga. So of course anda kena deal lah harga dulu lah sebenarnya. Okay. So ini apa yang saya boleh bagi bandingkan dululah. Sebab dia topik harga tu dia berlainan sebenarnya. Sebab ada certain shipping tu, penghantaran tu kita gunakan just normal delivery. Macam website-website lokal memang dia ada cost yang stable, so dia boleh bagi straight lah. Tapi kan untuk produk-produk daripada China ke apa dia different sikit. Sebab dia melibatkan ada anda nak hantar guna apa, berapa banyak item, berat item tu berapa. So benda-benda ni yang membuatkan rate harga tu berbeza. Okay. Okay, so perkara yang anda perlu tahu, kalau untuk item yang daripada China ni, dia ada dua option. Satu hantar guna kapal terbang, satu lagi hantar guna laut. So hantar guna flight lah, flight dan juga kapal. Okay, hantar guna flight, estimation ni kita letakkanlah 7 ke 14 hari bekerja. Tapi kalau untuk kapal, kita letakkan antara 20 ke 25 hari bekerja. Letak hari bekerja sebab proses hantaran ni memang melibatkan hari bekerja. Kalau ada celebration, biasanya dia akan lagi delay lah. Contoh macam Chinese New Year. Memang delay sebulan lah juga. So adakah kita dibekalkan dengan tracking? Okay, sorry. Antara kurir yang terlibat, contohnya adalah DHL ataupun ABX. Tapi kalau untuk C ni, dia biasanya akan ada pihak penghantaran yang lain lah. Dia akan hantar guna lori ke, atau dia akan ada runner service. Okay. So sebab tu saya beritahu, kita pun tak tahu kadang-kadang item tu dihantar guna delivery apa. Tapi kita akan dapat tracking number lah selalunya. So dia menjawab soalan yang keempat, adakah kita ada tracking? Yes, kita ada tracking. Dan cara untuk kita follow up, kalau untuk follow up customer, by air simple je, kita ada tracking number tu, kita boleh upload
kita boleh update tracking tu di dalam chat customer. Okay, so kita follow up. Tapi selalunya another option saya buat adalah saya uploadkan tracking number tu di dalam sistem. So sistem tu akan bagi notification dalam bentuk SMS dan juga akan bagi notification dalam email. So that's why saya favorite, saya nak dapat tracking number je saya boleh buat benda tu. Okay. So cara follow up untuk kepada customer, kalau by air dia kita boleh hantar guna tracking. Kalau by sea di still manual jugalah sebab kita tak ada tu lagi. Kita tak tahu pun kita dihantar produk tu guna apa. So yang ni kena update secara manual lah selalunya. Okay. Alright. So antara item ni saya personally lah yang saya buat, yang saya ambil daripada saya punya supplier, yang saya gunakan untuk air cargo, saya gunakan contoh macam slipper. Sebab apa? Slipper ni saiz dia kecil je. Cuma kos penghantaran dia lebih, kalau untuk produk-produk yang lebih berat, dia lebih mahal lah guna flight. So kalau produk ringan-ringan ni actually agak murah sikit lah. Tapi kos penghantaran guna flight still mahal lah sebenarnya. Tapi untuk item contoh macam kerusi Nordic ni, ni antara kerusi yang viral yang ada dekat dalam Shopee. So yang ni saya pilih hantar untuk guna kapal laut je lah. Sebab hantar guna kapal laut ni memang lebih senang dan kita boleh pisahkan. Contoh kalau kita ada 4 ke 5 customer, saya boleh buat mengikut 5 alamat tu terus. So saya tak perlu nak repack, biar pihak warehouse yang dia terima barang, dia buat repack, dia repackaging apa semua tu dan dia yang buat semua tu. Okay. Alright. So antara cadangan yang saya untuk anda nak start produk dropship ni, antara yang top dekat Shopee lah. Ni kita boleh dapat daripada China, boleh daripada mana-mana pun boleh. Barangan home and decor and furniture. Contoh macam sofa, dining set, island table, bar stool, wall decor. So benda-benda banyak sangat. Banyak sangat. Saya akan sharekan sekejap lagi website-website yang anda boleh dapatkan produk-produk ni. Selain tu, barangan dapur, set pisau, botol-botol kaca dan juga set dapur lah selalunya. So benda-benda ni anda boleh dapat, semua boleh dapat dalam online je, dalam website je. Dan antara benda yang penting anda boleh dapat juga adalah contoh barangan gadget, cover phone, Android box, power bank dan sebagainya. Okay. So term and condition pun saya untuk produk-produk ni saya still maintain dalam benda yang sama, non-urgent order, no warranty dan advice untuk unboxing, foto ataupun video dalam masa 24 jam selepas diterima barangan. Alright. Ini sebahagian kos lah. Bila kita nak jual produk ni, dia kena ada costing dia. So contoh, ni harga kos saya reveal terus apa yang saya dapat. Dan berdasarkan harga retail, which is adalah untung, nampak adalah untung sikit. So cost fee, anda kena ingat Shopee dia akan charge fee. So lebih kurang 2.8, 2.4 mengikut persen dia lah. Disebabkan saya saya tolak untuk preferred account sebab preferred account pun dia kena ada charges dia juga. So ini ada sebahagian costing dia lah. Dan dekat sini saya boleh setkan cost shipping saya. Okay. Maknanya cost shipping ni diserapkan. Bila customer bayar cost shipping tu, sebenarnya cost shipping tu direct daripada China terus kepada customer saya. Okay. Really straightforward dan tak payah nak fikir nak kena buat repack balik, nak kena hantar guna pos laju lah apa semua. Satu bayaran saja serendah RM30 ni terus hantar direct kepada rumah customer tu. So apa game yang saya buat adalah saya akan jual secara bulk. So kita janganlah jual satu, kita jual lah 2 ke, jual 4 ke atau sebagainya. So bila customer buat bayaran secara kasar lah, kiraan per unit item, saya akan jual harga RM45 tambah dengan delivery RM30. Ini biasalah untuk satu item. Tapi biasanya saya akan buat macam saya tulis sini, minimum order 2. Okay. So kita akan tulis 2 lah. Okay.
So bila saya pilih 2, of course dia akan jadi double lah ini. Ini semua ni akan jadi double. Tapi saya letak ni supaya anda faham berapa kiraan unit untuk kiraan harga untuk per unit. So antara lagi uh, customer bayar harga costing ni dan harga barang, ni standard harga barang lah, sebab saya tak ada cost lain lah. Cost delivery dah di cover oleh cost oleh customer. So kira-kira balik, okay, the only cost saya ada adalah RM5 daripada Shopee fee ni, tambah RM25 which is cost, okay, costing saya untuk delivery hanya RM25 sebenarnya, tapi saya setkan RM35. So saya ada margin tambahan RM5 lah. So lebih kurang modal kita, okay, basically ni modal saya lah RM52, dan profit yang saya dapat adalah 45 tambah 30, berapa? RM75. RM75, costing saya RM52, dapatlah dalam RM22. So ini untuk per unit item. So kalau minimum order 2, dan maknanya untuk saya darat 2 lah. Alright, jelas ni ada slide, anda boleh kemudian lah. So apa benefit kalau dropship dari China ni? Of course kita tak payah pegang stok, dan kita ada warehouse dekat China, dan kita tak perlu untuk uruskan delivery, sebab urusan deliverynya semua diuruskan oleh warehouse. Okay, dan keuntungan kita of course lah maksimum lah, sebab kita tak ada simpan stok inventory, kita tak ada staff apa semua, dan lebih banyak produk di dalam shop kita, dan lebih banyak profit keuntungan lah untuk kita punya produk. Okay, so antara kaedah-kaedah lain yang saya sendiri gunakan selain daripada Shopee, saya buat sistem pre-order, di mana kita kumpul order, pool order lah kita panggil, pool order, dan kita uruskan order secara pukal. Maknanya yang ni konsep buka dulu untuk 10 order. Kalau dapat 10 order, customer bayarkan kita, baru kita uruskan order dekat supplier. Okay, ataupun kita buat personal shopper. Kita bila dah ada database ni, senang dia kita sharekan. Okay, promotion, kita nak open order, siapa nak submit order boleh buat letak deposit dulu, ataupun boleh bayar certain amount dulu. Dan the last one, kita boleh jadi pemborong lah, di mana kita boleh latih agent ataupun stoki bawah kita, which is apa yang saya buat sekarang. Dan market saya lebih besar lah, sebab saya ada lebih ramai orang yang menjual produk saya. Saya hanya fokus kepada inventory, which is warehouse saya yang buat. Saya hanya fokus kepada macam mana nak urusan delivery lah. Itu je lah sebenarnya. Sebenarnya delivery apa semua pun memang warehouse saya yang buat. So tak adalah nak kata heavy sangat pun kerja. Alhamdulillah lah, ada live lah sebenarnya sikit sekarang ni. Alright. Okay, so ini adalah website yang anda boleh buat, anda pilih. Ini basically untuk ada certain ni dari Malaysia, ada certain ni daripada luar jugalah. So anda boleh ambil gambar, atau anda boleh tunggu slide ni, download the slide ni, ada dia, anda akan boleh dapat lah macam-macam. Kalau macam Dropzada dengan TJ Dropshipping dengan Save Value ni free, so tak perlu bayar lah. Cuma Kamunten je yang kita kena bayar RM69 baru kita dapat produk. Ada banyak produk jugalah daripada dalam ni. Dan the best part, kenapa saya suggest diorang ni, sebab dia boleh sync dengan account Shopee kita. So kita boleh pilih item di dalam produk, di dalam website dia, untuk terus sync dengan kedai Shopee kita. So benda tu memudahkan lah sebenarnya, sebab kita tak perlu nak ambil gambar, nak copy paste description dia, dan semua tu hanya boleh sync ke dalam account Shopee kita. Okay, so ni untuk 3 website anda boleh buat sekarang. Anda boleh pilih. So pilihlah mana-mana anda boleh buat. Lepas habis sesi kita ni, anda boleh terus pilih, klik ke website ni. Anda boleh pilih apa-apa saja jenis produk yang ada tu. Try lah buat research keywords. Okay, ramai tak orang beli produk ni? Kalau ramai, okay, anda boleh je jual. So bila ada order, anda order dalam website ni balik, dan diorang yang akan uruskan hantar barang kepada customer. Really simple. Okay? Nak tengok lagi ke? Ke tak nak dah? Ke tak nak dah? Boleh tulis komen. 3 cukup lah, tak perlulah banyak-banyak. Tak perlulah banyak-banyak, sebab banyak pun buat apa, nanti kaya cepat. Contoh,
Ada pula yang tak nak. Aduh, pelik. Siapa nak saya sharekan lagi lubuk untuk dropship? Boleh komen. Saya nak. Boleh komen tak? Sebab saya dah sesama teruk dah ni. Aduh. Seorang je dia. Azri Muhammad. Okay, siapa nak lagi? Saya terus komen. Okay, Umar Farouk. Okay. Lagi? Ada siapa lagi nak? Okay, Khairi Azhari. Jana Syafika. Alright. Jana Syafika dia dah guna dah kan. Save value to you tu kan. So, saya rasa tak ada masalah tu. Ini ada website lain selain daripada save value to you tu. Sama je function dia. Alright. So, khas kepada anda malam ni saja. Disebabkan anda nak juga tahu, anda degil nak juga buat dropship. So, saya sharekan. Inilah supplier saya dari China. So, antara website saya guna adalah 1688, Taobao, AliExpress dan juga Tmall.com. Satu yang saya tak letak adalah Pinduoduo. So, Pinduoduo ni saya tak letak sebab susah nak beli. So, untuk newbie payah sikit lah. Yang lain ni lebih senang untuk dia beli sebab saya hanya perlu copy paste je benda ni. Okay. CJ.ship untuk Thai dengan Indon je kan? Tak. Untuk Malaysia pun boleh juga. Tak ada masalah. Saya sendiri gunakan diorang. Nuno Fitria. Website ni boleh guna kat phone je ke atau kat laptop juga? Sebaik-baiknya gunakan laptop sebab kita kena install Google Translate dulu dan lebih senang untuk faham. Sebab website semua ni daripada China. So tulisan China lah. Melainkan anda boleh baca Mandarin ke Hokkien ke, so tak ada masalah lah. Pembelian saya suggest better guna laptop. Sebab kalau guna phone kita ada limitation. So kalau nak beli barang, better beli guna ni lah, guna laptop. Okay? Sebab tugas anda kena copy paste je. Anda tak perlu nak ni pun. Bila tengok tu, okay, comparekan rate, exchange rate, berapa costing dia berapa. Then copy paste je sebenarnya. Okay. Alright. So, saya tulis 3 tapi saya bagi 4. Tu maknanya bagi extra lah tu. Orang bagi lebih pun nak petikai. Aduh, pedik. Okay. So, insyaAllah anda boleh belajar sesuatu lah pada malam ni. Dan dengan hanya website-website ni pun dah banyak lah barang ada. Dah banyak sangat anda boleh belajar. Anda boleh ada produk. Cuma the next step macam mana untuk kita nak uruskan delivery dan sebagainya lah. Which is itu technical part. Dan yang tu biasanya saya akan ada sesi lain lah. Okay. So kalau pada anda yang berminat, anda boleh klik pada link ni. Link masuk ni memang kita fokus kepada dropship produk daripada China lah mostly. Website saya explain tu adalah apa yang kita akan belajar nanti. So macam mana cara nak buat order, macam mana nak sync dengan account Shopee kita, macam mana nak order daripada Taobao, macam mana nak uruskan, nak ada ni. So
Basically kalau anda berminat, just klik link ni lah. Nanti kita akan maklumkan untuk kelas akan datang. Alright? Okay. Dah cuba CJ dropship tu, tapi ejen yang chat tu cakap just Indo dengan Thai. Okay, boleh, tak ada masalah. Nanti boleh klik link ni je, isikan detail. Nanti bila kita buka sesi masterclass ni, saya akan bagi tahu. Okay? Sebab saya tak boleh ajar dalam masa 2 jam. Benda ni saya sendiri pun ambil masa lama untuk set up. So, mustahil lah untuk anda belajar dalam masa 2 jam. Okay? Alright. Boleh ambil gambar dulu, siapa nak tengok link ni. So, to be honest, apa yang saya ajar hari ni pun anda boleh gunakan. So, actually tak ramai yang share benda ni tau. Ada certain kelas tu, dia charge sampai like 500 kot. Hanya nak belajar macam mana cara nak borong barang daripada China. So inilah sebenarnya apa yang kelas tu ajar. Dan saya rasa terkejut bila salah seorang student bagi tahu saya, dia bayar RM500 untuk belajar benda ni. Ironiknya saya ajar free je. Saya pun tak tahu kenapa saya ajar free, tapi saya rasa pentinglah untuk anda tahu dan anda kuasai benda ni. Dan saya tak dapat apa-apa dalam benda ni, dalam kelas free ni. Tapi kalau saya ajar ni, hopefully anda lebih ramai orang lah yang boleh bantu ekonomi. Itu je kita punya target. Okay. So masterclass ni kita akan bagi informasi. InsyaAllah kita akan buat pada bulan Ogos nanti. Dan kita akan updatekan dah dari masa ke semasa. Kita akan update secara SMS ataupun email. InsyaAllah. Bila tu tak sure lagi, tapi insyaAllah bulan Ogos. Alright. Terima kasih Tuan Umar. InsyaAllah. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu dan saya harap anda belajar satu. Tu je. InsyaAllah. Amin, amin. Alright. So itu saja untuk sesi malam ni. Diharapkan anda belajar sesuatu. Dan kalau ada apa-apa soalan, lepas ni saya akan update link untuk cara dapat slide ni. Dan juga untuk anda tengok balik, anda tengok dalam live je lah kan. Okay, dan repeat dalam video sama je. So nantikan untuk soalan topik kita seterusnya. Kalau anda tengok dalam event, ada kelas daripada Shopee sendiri. So kelas saya biasanya malam, pukul 9 malam ke atas. So dia bertukar, topik dia bertukar-tukar. So anda boleh tengok daripada masa ke semasa lah. So siapa yang nak slide ni boleh download kemudian lah saya akan uploadkan, saya akan update link dia. Dan jangan lupa untuk register di dalam website saya. Dalam tu banyak lagi e-book percuma yang anda boleh download secara percuma. Dan slide-slide apa semua saya simpan dalam website tu juga. Alright. So jangan lupa download. Baca dalam pin post tu. Hopefully anda belajar sesuatu. Dan join semua dalam tu Alright. So boleh saya dapatkan sesuatu tak? Adakah kelas saya okey untuk anda pada malam ni? Adakah anda belajar sesuatu? Nak tahu tu je. Alhamdulillah, okay. Alright. So, thank you so much. Lampu pula tak ada. Okay. Oh, saya hidung pun dah merah ni. To be honest, saya rasa saya demam kot malam ni. Tak tahu kenapa, mungkin sebab aircon ke apa kot. So, hopefully anda belajar satu lah. Dan ini adalah simple je. Dia tak heavy lagi. Percayalah, dia lagi heavy lagi. Banyak lagi kerja yang ada sebenarnya. Tapi Alhamdulillah lah, saya tahun ni saya tahun yang ke-8 saya buat benda ni. Dan daripada seorang-seorang, contoh
Sekarang ni saya berada di Kelantan, tapi bisnes still berjalan. Okay. Order tetap berjalan, orang still boleh beli dekat Shopee. Saya tak perlu ada dekat office pun, saya tak perlu ada office pun. Tapi benda tu still berjalan. So benda ni alhamdulillah memudahkan saya ada lifestyle, saya ada masa bersama parents, saya ada masa untuk aktiviti-aktiviti lain. Cuma saya kena spendkan minimum dalam 2 jam sehari. Pagi-pagi check order dekat Shopee, proses order, hantar kepada supplier. So benda-benda macam tu lah. Saya hanya spend masa 2 jam sehari dan saya dapat bantu, alhamdulillah saya ada lebih kurang 4 orang yang saya boleh panggilkan saya staff saya lah, yang tolong uruskan dari segi benda ni. So dia boleh jadi satu bisnes, dia bukan hobi lagi. Kalau anda serius nak belajar, saya cadangkan anda isi ruangan yang nanti saya sharekan link tu. Isi cepat-cepat sebab sebenarnya tak ada alasan dah untuk kita tak nak buat. Kita sekarang ni senang saja. Nak jual barang ada Shopee, nak jual ni ada ni. Tak ada barang kita ambil daripada supplier. Kita boleh kaji produk apa tengah in sekarang, yang tengah hot selling. Semua tu ada. So tinggal kita nak buat ke tak, tu je. Dan antara benda yang penting saya nak tekankan ni, di mana anda tak perlu join kelas yang mahal-mahal pun. Anda join kelas saya yang group ni, group yang percuma ni pun, anda boleh belajar banyak benda. Itu yang benefit yang kita nak offer. Okay? So, hopefully dapat jumpa anda dalam kelas akan datang, insyaAllah. Kalau anda nak belajar topik apa, anda boleh komen di ruangan bawah ni. InsyaAllah kita akan buat satu kelas khas topik tu. Okay? So, saya ucapkan terima kasih kepada kepada Jana Syafiqah lah, sebab dia yang tanya saya topik ni. Dan saya cakap ni saya nak jawab petang tadi, tapi saya tak sempat. So, insyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan lagi. Saya pun nak makan ubat dah ni, okay? Dan jumpa anda untuk topik akan datang. Dan insyaAllah, saya doakan semoga anda berjaya. Anda buat, apply dan buat, download slide ni terus dekat link yang saya akan sharekan ni. Okay? Okay. Saya sharekan link slide ni. Register terus link yang saya bagi ni. Dan insyaAllah, saya doakan anda berjaya. Alright? Itu saja daripada saya. Selamat cuti hujung minggu dan Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye.